Kepala Kedah, kemudian diikuti oleh Pak Sulong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Pengerusi atas peluang ini diberikan, dan fokus saya ialah butiran-butiran 020500 perubatan am. Khususnya saya akan menyentuh tentang penyakit-penyakit kronik, khususnya diabetes, ancaman kesihatan yang terbesar di negara kita dan kebanyakan negara di Asia Tenggara dan seluruh dunia. Dan dalam menyentuh itu saya juga akan menyentuh 030400 pemakanan, 030600 pendidikan kesihatan dan 022300 dietetik dan sajian. Tuan Yang Dipertua, sudah sampai masanya kita melihat kembali garis panduan, rawatan, juga strategi kita dalam merawat diabetes. Kerana kita pernah dimaklumkan tentang kos yang sangat tinggi diabetes ini, perawatannya sangat tinggi, 1.9 bilion ringgit ubat saja pada tahun 2014, dan komplikasinya dan kejayaan kita hampir tidak ada. Hampir semua pesakit diabetes akhirnya mengalami dialisis, sakit jantung, stroke, kanser dan lain lagi. Dan satu pendekatan yang sangat berkesan, yang murah dan mudah pula, ialah pendekatan low carbohydrate high fat diet dengan izin. Dan untuk ini saya suka membawa perhatian Dewan kepada satu berita pada 3 bulan September 2018 dalam Journal Diabetes UK tentang Dr. David Unwin. Dr. David Unwin adalah seorang GP, General Practitioner dengan izin di UK, dan beliau telah diberikan penghargaan khusus oleh National Health Service United Kingdom kerana kejayaan beliau menyembuhkan sakitnya daripada kencing manis, diabetes dan darah tinggi. Diabetes and type 2 diabetes. Diabetes jenis kedua dan darah tinggi, dan menyelamatkan National Health Service £59,000 dalam tempoh jangka masa 2017 hingga 2018. Selamat £50,000 ini kerana mereka dapat diberhentikan daripada ubat mereka, insulin dan ubat-ubat lain, setelah mereka mengalami program low carbohydrate diet, low carbohydrate high fat diet, dan juga intermittent fasting, juga apa yang disebut sekarang pendekatan functional medicine. Ini satu perkara yang sangat penting bagi saya untuk kita terapkan dan kita praktikkan, dan sudah sampai masanya Kementerian Kesihatan berfikir luar kotak dan luar mainstream medicine untuk ini. Kerana yang kita praktiskan saat ini sangat sedikit kejayaannya. Setelah 31 tahun lebih saya jadi doktor, saya telah melihat berbagai kegagalan, bukannya kejayaan. Dan pendekatan low carbohydrate diet ini juga disokong oleh banyak bukti saintifik. Antaranya ialah usaha-usaha yang dibuat oleh Dr. Jason Fung dari Kanada dengan dietdoctor.com, ya, boleh dilihat banyak, dan banyak kejayaan yang disebut dalam jurnal-jurnal perubatan. Tapi atas sebab sejarah yang tidak masuk dalam jurnal perubatan yang mainstream, tapi jurnal perubatan functional medicine. Ia berkesan dan inilah kali pertama type 2 diabetes atau kencing manis yang paling kerap berlaku itu boleh disembuhkan langsung. Ia berkesan untuk obesity dan sebahagian daripada kes-kes darah tinggi atau hypertension, juga mencegah komplikasi. Dan kos rawatan juga sangat boleh dikurangkan. Kerana low carbohydrate high fat diet ada satu rawatan yang sangat murah, cuma tukar diet. Dan intermittent fasting atau berpuasa ialah pendekatan yang FOC, free of charge. Berpuasa tidak perlu membayar apa-apa bil atau apa-apa kos. Dan itu sangat penting bagi saya kita berikan perhatian yang khusus kepada ini semua. Yang perlu berlaku ialah perlu ubah minda para doktor, para jururawat, para dietitian, para pakar-pakar pemakanan, supaya mereka mengkaji kajian-kajian terakhir tentang low carbohydrate high fat diet ini, Tuan Yang Dipertua. Dan saya ingin membawa perhatian juga kepada kejayaan di peringkat tempatan. Tempatan juga kita ada beberapa kumpulan doktor yang telah lama mengamalkan dan mengajar low carbohydrate diet kepada masyarakat dengan kejayaan yang agak membanggakan. Pengalaman peribadi saya juga, beramai pesakit diabetes dapat dipulihkan, yang disebut reversing diabetes, yang dulu tidak mungkin boleh. Tapi malangnya dari segi sejarah kita berada di luar mainstream medicine, itu ada dilupakan. Tapi dalam waktu terakhir ini, Tuan Yang Dipertua, ada tokoh-tokoh functional medicine yang telah berada di institusi pengajian tinggi dan menjadi dekan perubatan juga. Cumanya sebab ini tidak diiktiraf secara resmi
Maka yang disebut lifestyle clinic itu akhirnya jadi di pinggiran. Ianya tidak berada di arus perdana. Dan mereka juga menjalankan praktik functional medicine ini di pinggiran. Dalam lifestyle clinic mereka yang diwujudkan bersebelahan dengan klinik diabetes yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan dan juga oleh arus perubatan perdana. Saya rasa itu satu perkara yang sangat malang yang Kementerian Kesihatan baru ini di bawah kepimpinan baru yang pada saya lebih terbuka dengan idea-idea baru dan lebih saintifik pemikirannya, ada peluang untuk memperbetulkannya. Saya tak akan namakan di sini tanpa izin beliau, tapi salah seorang daripada yang terlibat dari awal dalam functional medicine dan reversing diabetes ini merupakan salah seorang dekan perubatan di salah sebuah universiti tempatan yang dianggap salah sebuah universiti yang terbaik. Jadi kalau kita berubah sikit pemikiran kita dan kita dapat bukan saja membantu ramai rakyat kita, tapi kita juga dapat menyelamatkan wang rakyat melalui bajet Kementerian Kesihatan. Dan untuk itu Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menyebut khusus tentang 030400 pemakanan, bahawa guideline atau panduan kita tentang pemakanan yang sihat itu telah lama saya sebut daripada 2013. Dia ada perubahan sedikit daripada piramid makanan, kita berubah kepada the Malaysian plate ataupun piring makanan. Tapi itu tidak cukup baik. Masih mengelirukan orang ramai. Pendekatan saintifiknya sekarang berdasarkan segala kajian saintifik ialah low carbohydrate. Dan dalam masa yang sama penekanan terhadap good fat, lemak yang sihat itu tidak diberikan dengan secukupnya. Kerana itu adalah salah punca penyakit kronik. Kerana paras insulin yang tinggi, toxicity dengan izin gula, itu semua tak disebutkan dengan jelas. Dan pendekatan yang lebih baik ialah seperti yang disebutkan. Ada makanan yang toksik, refined sugar itu toksik, dan refined carbohydrates dengan izin itu toksik. Dan yang lain itu yang sihat kenalah disebut sebagai makanan yang sihat, maka rakyat bebas memilih dan pandai boleh memilih dengan lebih kreatif. Sedangkan piramid makanan yang telah kita tinggalkan ini masih jadikan panduan di sekolah-sekolah, di institusi pengajian tinggi, di masjid-masjid, di dewan-dewan orang ramai. Maka ia sangat mengelirukan. Bila ada 8 hingga 10 hidangan karbohidrat sehari, paras insulin tinggi yang membawa pada obesity, type 2 diabetes dan lain-lain lagi. Itu tak dapat dielakkan. Jadi saya minta supaya dilihat kembali segala-galanya pada ini dengan secara drastik. Sekarang kita tak punya lebih banyak masa. Kadar diabetes meningkat, sakit diabetes meningkat, komplikasi meningkat. Stroke dan dialisis sampai kampung-kampung yang pedalaman. Orang memerlukan dialisis dan kita tak akan ada kemampuan teknologi dan keuangan untuk mengatasi masalah ini. Pencegahan ada yang sebaik-baiknya, tapi yang kita buat sekarang adalah lebih pada early detection, Tuan Yang Di-Pertua, dengan izin. Kita kesan awal, lepas itu kita bagi ubat dan akhirnya dengan panduan yang salah. Dan orang semakin teruk dan akhirnya mengalami komplikasi. Sedangkan Diabetes UK telah memberikan banyak data kejayaan mereka. Canada, Dr. Jason Fu memberikan banyak sekali data. Dan Sweden merupakan negara pertama yang mengambil pendekatan low carbohydrate high fat diet sebagai pendekatan nasional, dan mereka juga dapat kejayaan yang sangat besar dan boleh dilihat banyak dalam maklumat. Tidak ada lagi masalah dalam YouTube, dalam internet, begitu banyak maklumat. Kalau kita memejamkan mata dan terus dengan keadaan sekarang, membiarkan komplikasi berlaku dan membelanjakan wang yang banyak, dan akhirnya membelanjakan lebih banyak wang bila pesakit kena dialisis misalnya, bukan saja wang tapi juga kehilangan masa dan pekerjaan dan juga peluang selain daripada gangguan pada pekerjaannya, ia juga menidakkan beliau peluang untuk hidup sihat, sejahtera dan menyumbang sebagai anggota masyarakat yang produktif. Tuan Yang Di-Pertua, semua orang akan rugi, masyarakat akan rugi, negara akan rugi. 40 minit itu. lagi. Ya, terima kasih. 40 saat lagi. Terima kasih atas peluang yang diberikan dan itu saja yang saya nak sebut. Cuma saya berharap supaya kali ini ucapan saya tidak sia-sia, kerana saya telah berucap ini beberapa kali di parlimen yang lepas dan dijanjikan akan diberi perhatian. Tapi mungkin kerana perubahan kerajaan, makin peluang kerajaan baru untuk tindak. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Kedah.